الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Alhamdulillah, kita dipanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberikan kita ni peluang, memberikan kita ni nikmat untuk meneruskan kehidupan kita ni, nikmat bernafas, sehingga dengan berterusannya kehidupan kita ni dapat lagi kita ni menambah amalan. Semoga dengan bertambahnya amalan Allah ridha kepada kita ni, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita ni itu Allah Subhanahu wa taala sudah ridha dengan apa yang telah kita ni lakukan dan kerjakan di dunianya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada subuh hari ini, InsyaAllah kita ni akan menyambung sedikit perbahasan mengenai dengan hukum sembahyang di dalam kapal terbang. Jadi kemarin sudah kita ni bercakap sedikit mengenai dengan sembahyang di dalam kapal terbang berkaitan dengan adakah duduk, berdirikah, ataupun menghadap kiblatkah ataupun tidak. Dan ada lagi sebenarnya penerangannya yang lebih detail mengenai dengan sembahyang di kapal terbang ataupun sembahyang di kapal laut. Bagi orang yang membuat pelayaran dengan menggunakan kapal terbang, ibadat sembahyang boleh ditunaikan di dalam kapal terbang. Sungguh pun pada ketika itu dia sedang berada di udara. Ini kita ni sudah maklum. Hatta kita ni berada di udara kah, di laut, di mana-mana saja, kita ni masih dituntut untuk menunaikan kewajiban sembahyang. Sembahyang itu adalah sah dan tidak perlu diulang atau diqadha sekiranya ditunaikan dengan mendapati rukun dan syaratnya. Inilah yang akan ditekankan di sini. Pada asalnya tidak perlu diulang dan tidak perlu juga untuk diqadha. Tapi di sini indah secara mutlak disebutkan sekiranya ditunaikan dengan mendapati rukun dan syaratnya. Berarti kalau sekiranya ia menunaikan sembahyang di dalam kapal terbang atau di kapal laut tetapi indah cukup syarat, rupa-rupanya mesti kita ni ulang sana. Kapal terbang adalah sama juga dengan lain-lain kenderaan di air seperti kapal laut, sampan, dan kenderaan di darat seperti kereta api, bas atau binatang tunggangan. Hatta di darat pun, contohnya di dalam bas, sekiranya pada masa itu sempit dan tidak disangka rupa-rupanya jam. Jadi selalunya indah jam, tapi ini jam payah ya kan mencari air contohnya. Sama di siring-siringnya tu ramai orang, dia akan contohnya kalau sekiranya di dalam pasnya tu memang sampai penuh orang, dia akan bergerak ke sana kemari, akan menunaikan sembahyang dalam bas itu dalam keadaan berdiri pun dapat sama halnya macam ia sembahyang di dalam kapal terbang. Tapi akan dilihat apakah perlu diulang lagi ataupun tidak perlu diulang. Ada lagi punya keadaan-keadaan. Melaksanakan sembahyang, dan sini binatang tunggangan pun sudah termasuk juga di dalam kira sama dengan kenderaan. Kalau sekiranya sembahyang sunat, secara kesimpulannya sembahyang sunat di atas binatang tunggangan di mana ia tuju di sana tu boleh. Tapi kalau sembahyang fardu, Nabi pada satu ketika, hadis satu ketika Nabi sembahyang sunat
di atas tunggangan, di atas unta, di mana unta itu menghadap menuju di sana jua nabian. Tapi apabila akan mengerjakan sembahyang fardu, Nabi Muhammad turun daripada unta lalu menunaikan sembahyang. Artinya di sana menunjukkan juga bahawa menghadap kiblat ni dalam sembahyang fardu adalah syarat sah sembahyang, mesti menghadap kiblat. Ya, kalau sekiranya Anda menghadap kiblat sembahyang fardu, macam mana akan dijawab kemudian. Dalam menerangkan kedudukan orang yang menunaikan sembahyang di atas kenderaan, ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan pandangan para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Orang yang menunaikan sembahyang di atas kenderaan. Kata, sekiranya seseorang itu bersembahyang fardu di atas kapal, maka tidak harus baginya meninggalkan rukun berdiri. Ini pada asalnya, yakni indah boleh sebenarnya atau tidak harus ia sembahyang duduk. Sedangkan dia berkuasa. Di sini ada sini kena begitu. Sedangkan ia mampu untuk berdiri. Hendaklah ia berdiri. Sama seperti keadaan sembahyang di darat. Ia naik kapal terbang, ada tempat yang dikhaskan untuk sembahyang, dan pada ketika itu indah sampai kapal terbang. Di sebelahnya ni indah ramai yang ikut menumpang di dalam kapal terbang itu. Ia senang berdiri, senangkan ke tandas, ada ruang kena sediakan. Artinya di sana ia mampu untuk berdiri. Hendaklah ia berdiri sama seperti keadaan bersembahyang di darat. Menurut Imam, pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Artinya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan kalau ia mampu berdiri dalam kapal terbang, hendaklah ia berdiri juga dan menghadap kiblat. Artinya di sini tidak perlu diulang lagi ia punya sembahyang. Okey, itu artinya dia sudah sembahyang macam biasa dan rukun-rukun dan syaratnya pun sudah sah, sama. Para ulama mazhab Asy-Syafi'i seterusnya berkata, sekiranya ada keuzuran, di sini ada keuzuran seperti pening kepala, yaitu mabuk laut semasa sembahyang di laut, contohnya, dan sebagainya, maka harus menunaikan sembahyang fardu sambil duduk. Sebelum ini kemarin pun ada diberitahu antara keuzurannya adalah merasa pening, boleh ya main duduk. Kerana dia dianggap sebagai orang yang uzur, yang tidak mampu sembahyang berdiri. Sekiranya angin bertiup sehingga beralih haluan kapal itu, bayang di kapal ada angin bertiup, berubah dia punya kiblatnya, lalu terpaling wajahnya dari arah kiblat, maka wajib mengembalikannya ke arah kiblat dan meneruskan sembahyang. Kapal tu terpusing disebabkan angin atau disebabkan ombak. Angin yang kuat itu membuatkan ombaknya kuat sehingga ia berpusing. Wajib ia mengembalikan ke arah kiblat dan meneruskan sembahyangnya. Berbeza halnya sekiranya dia melakukannya di darat. Di darat sembahyang, kawannya memusingkan dia, batal dia punya sembahyang. Kalau sekiranya di kapal atau kapal terbang, ia berpusing bukannya disebabkan oleh kawannya terpusing daripada kiblat yang mana-mana, hendaklah ia wajib dia kembali semula menuju ke kiblat itu. Tapi kalau sekiranya di darat, kawannya memusingkan ia, batal dia punya sembahyangnya. Dan dipalingkan oleh seseorang dari kiblat dengan paksa ketika di darat itu, maka batal sembahyangnya. Dalam kitab Al-Majmu'. Syekh Abdullah Abdul Rahman Bafadl Al-Hadrami menjelaskan di dalam kitabnya Bushra Al-Karim, sekiranya orang musafir itu menunaikan sembahyangnya di tempat tidur. Ia musafir,
di tempat tidur seperti katil, tilam juga, atau kapal laut, maka hendaklah dia menyempurnakan rukuk dan sujudnya dan hendaklah menghadap kiblat. Ini kita ni sudah tahu, menyempurnakan rukuk dan sujudnya dan hendaklah menghadap kiblat. Di sini. Walau bagaimanapun, apabila melihat kepada keadaan kapal terbang dari segi ruang kawasannya yang sempit dan terbatas, ditambah lagi dengan kepadatan penumpang, sudah tak sempit, ramai lagi, macam dalam bas tadi, ada ruang. Maka keadaan seperti ini tidak memungkinkan atau sangat sukar khususnya penumpang kelas ekonomi melaksanakan tuntutan-tuntutan seperti yang dijelaskan oleh para ulama di atas. Jadi ini para ulama ada membagi tahu dalam sembahyang fardu wajib kita ni menghadap kiblat. Sekiranya ada dua keadaan, seorang sembahyang berdiri tapi tidak dapat menghadap kiblat, dengan orang yang sebenarnya mampu sembahyang berdiri tapi kawasan atau tempat tidak mengizinkan, ia terpaksa sembahyang duduk baru tak dapat menghadap kiblat, wajib ia sembahyang duduk. Ini dalam keadaan yang darurat. Pada asalnya berdiri, mesti berdiri, wajib dia berdiri. Selepas itu baru tak dia menghadap kiblat sembahyang. Tapi kalau sekiranya dengannya berdiri ia dapat menghadap kiblat, tapi kalau dengannya duduk ia dapat menghadap kiblat, wajib ia untuk duduk sembahyang duduk asal. Menyentuh perkara sembahyang di dalam kapal terbang. Ini pasal diulang ataupun tidak diulang lagi. Menyentuh perkara sembahyang di dalam kapal terbang. Sekiranya seseorang penumpang itu tidak dapat menghadap kiblat, disebabkan ada keuzuran, seperti tidak ada ruang untuk bersembahyang melainkan tempat duduknya, macam di dalam bas ataupun kapal terbang. Tidak ada tempat lain melainkan tempat duduknya saja. Sedangkan dia wajib menunaikan sembahyang pada ketika itu, dan jika tidak ditunaikan akan luput waktunya, maka bolehlah dia menunaikan sembahyang itu sekalipun tanpa menghadap kiblat demi menghormati waktu. Di sana. Akan tetapi wajib dia mengulangi dan mengqadha sembahyang itu. Ini demi menghormati waktu, wajib untuk ia i'adah, mengulang balik dia punya sembahyang. Jadi siapa yang sembahyang di, contohnya kalau orang yang sembahyang di kapal terbang, selalunya selepas itu ia ada masa, ataupun ia akan ada mendapat masa ataupun ruang untuk sembahyang. Artinya ia hendaklah mengulang balik sembahyangnya jika sekiranya ia sembahyang duduk di kapal terbang dengan tidak menghadap kiblat. Contohnya hendaklah diulangnya lagi. Tapi kalau sekiranya orang contohnya di kapal ataupun mana-mana kenderaan, di dalam 4 bulan itu andang sana saja tempatnya sembahyang, tidak ada tempat lain lagi. Tidak ada tempat lain, memang sampai berhabis. Di sana tidak perlu untuk ia mengulang lagi. Contohnya kalau sekiranya ia sembahyang di sana memang berdiri, cuma tidak dapat menghadap kiblat. Kalau diusahakannya sudah memang tidak dapat juga, sedaya semampunya saja, dan ia tinggal di tempat itu contohnya 4 bulan. 4 bulan, tidak ada balik-balik. Lepas 4 bulan baru tahu balik. Di sana tidak wajib ia qadha sembahyangnya 4 bulan itu. Tapi sekiranya orang itu naik dia kenderaan dalam jangka masa yang tertentu saja ia dapat menghadap kiblat, selepas itu apabila ia turun daripada kenderaan itu ada tempat tersedia, ada waktu, ada boleh ia menghadap kiblat, boleh ia berdiri, hendaklah ia ulang balik sembahyangnya itu. Kerana apa? Dikira tidak cukup syarat. Tidak cukup syarat. Syaratnya apa tu? Tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat. Lepas itu hendaklah ia ulang semula. Ulang semula. Tapi ia tak, kalau dalam contohnya 4 bulan, dalam 6 bulan, ia tak hanya tempatnya sembahyang. 6
nada kita tempat lain. Cuma dalam keadaan itu saja. Di sana tidak diwajibkan untuk ia qada 4 bulan itu. Kalau sekiranya diwajibkan dia qada, ia akan merasa berat. Memang berat. Padahal ia melakukan sembahyang dan ketika itu ada uzur. Jadi itulah sedikit sebanyak yang ingin dikongsikan pada subuh hari ini. Hadis yang tadi mengenai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang sunat di atas tunggangan baginda di mana sahaja tunggangan itu menuju arah. Fa idza arada al-fariidata nazala fastaqbala al-qiblah. Maka apabila baginda hendak menunaikan sembahyang fardu, baginda turun lalu menghadap kiblat. Tadi sembahyang sunat dihadap ikut saja di mana binatang itu tuju, binatang tunggangan. Tapi sudahkan sembahyang fardu, Rasulullah indah sembahyang di atas tunggangan, tapi Rasulullah turun lalu menghadap kiblat. Di sana artinya sembahyang fardu itu hendaklah kita ni menghadap kiblat juga. Tapi sekiranya ini cukup syarat dan kita ni ada masa selepas itu, bukannya dalam masa yang panjang kita dapat menunaikan, hendaklah ia i'adah semula kerana ini cukup syarat, iaitu tidak menghadap kiblat. Itu saja yang ingin dikongsikan pada subuh hari ini. Semoga ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan jika sekiranya kita ni menghadapi situasi macam mana, dan bolehlah kita dikongsikan kepada ahli terdekat, ahli keluarga, anak-anak dan sebagainya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.